Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Abu Bakar bin Yusuf selaku pensyarah bagi kod khusus KPS 3014 Pengurusan Pembelajaran dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 10 akan membuat pembentangan tentang tajuk kami iaitu pengurusan pelbagai budaya. Saya perkenalkan diri saya. Saya Suhaida binti Supri, memegang kad matrik di 2019-2090-908. Terlebih dahulu, izinkan saya menerangkan serba sedikit berkaitan dengan pengurusan pelbagai budaya. Kepelbagaian budaya adalah konsep pendidikan di mana ia memberikan peluang pendidikan yang sama rata kepada murid, tidak kiralah berbeza dari segi etnik, keturunan, bahasa, adat resam dan juga budaya murid itu sendiri. Pengurusan pelbagai budaya adalah proses atau strategi pengurusan yang melibatkan lebih daripada satu budaya iaitu ditunjukkan oleh bahasa, etnik ataupun ciri-ciri rasnya. Hal ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Saha pada tahun 1997. Tujuan pengurusan pelbagai budaya dan pendidikan pelbagai budaya adalah untuk mewujudkan suasana yang harmoni, sejahtera serta pendidikan adalah untuk menerapkan pengetahuan tentang nilai sesuatu budaya dalam pendidikan yang berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahidatul Syuhada binti Muhammad Syukri, pemegang kad matrik bernombor di 201920900927. Hari ini saya akan membentangkan mengenai latar belakang. Menurut Bank 1989, kepelbagaian latar belakang individu dalam masyarakat mampu mempengaruhi kepelbagaian latar belakang para pelajar dalam institusi pendidikan. Menurut Saha 1997 pula, pendidikan pelbagai budaya ialah proses atau strategi pendidikan yang melibatkan lebih daripada satu budaya yang ditunjukkan melalui bahasa, etnik atau ciri-ciri ras. Di sini terdapat 5 faktor yang menjadi keutamaan dalam pengurusan pelbagai budaya. Yang pertama, pentadbiran sekolah. Yang kedua, pengurusan bilik darjah. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, kaedah mengajar. Yang kelima dan yang terakhir adalah aktiviti kurikulum. Kesemua faktor-faktor ini akan dihuraikan oleh pembentang yang seterusnya. Seterusnya ialah tinjauan kajian. Terdapat beberapa orang tokoh yang mengemukakan pendapat mereka berkaitan dengan tajuk kami. Jadi, kami telah memilih mereka bagi mengukuhkan lagi analisis yang kami jalankan. Yang pertama, menurut Saha, pada tahun 1967, dalam konteks Malaysia, para pelajar di institusi pendidikan terdiri daripada pelajar yang memiliki pelbagai latar belakang, iaitu berbeza, seperti agama, etnik, bahasa dan budaya. Yang kedua, Samsul Amri pada tahun 2012. Kepelbagaian latar belakang murid dalam sistem pendidikan di Malaysia mengkehendaki masyarakat Malaysia agar memahami bangsa-bangsa lain bersatu padu dengan harapan mewujudkan masyarakat yang harmoni. Dan yang ketiga, menurut Bourdieu pada tahun 1990, definisi pelbagai budaya ialah satu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang mengiktiraf dan menghormati kewujudan kepelbagaian dalam kelompok sesebuah organisasi atau masyarakat, mengakui dan menghargai perbezaan sosial budaya, menggalakkan dan menerima sumbangan berterusan mereka dalam konteks dan budaya yang inklusif dalam organisasi atau masyarakat berkenaan. Seterusnya ialah objektif kajian. Kumpulan kami telah menetapkan sebanyak 3 objektif kajian. Yang pertama, menganalisis pengurusan bilik darjah bagi membantu semua pelajar mendapatkan pendidikan yang sama rata. Yang kedua, mengenal pasti kaedah atau teknik pengajaran yang dilakukan oleh guru terhadap pelajar yang terdiri daripada pelbagai budaya. Dan yang ketiga, menganalisis kurikulum yang dijalankan di sekolah bagi melibatkan semua pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum, kelas sosial dan jantina.
Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai persoalan kajian. Beberapa persoalan kajian telah dikemukakan bagi menentukan objektif kajian yang hendak dicapai. Persoalan kajian yang pertama, apakah pengurusan bilik darjah bagi membantu semua pelajar mendapatkan pendidikan yang sama? Yang kedua, apakah kaedah atau teknik pengajaran yang dilakukan oleh guru terhadap pelajar yang terdiri daripada pelbagai budaya? Dan yang ketiga, adakah kurikulum yang dijalankan di sekolah perlu melibatkan semua pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum, kelas sosial dan jantina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah binti Amit yang memegang nombor matrik di 2019-2092-006. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan 5 faktor-faktor kajian. Jadi faktor yang pertama ialah faktor pentadbiran sekolah. Faktor ini merangkumi bagaimana sekolah membantu mengekalkan perpaduan di dalam komuniti sekolah dengan menyediakan pelbagai kemudahan dan juga inisiatif serta program-program yang menyeluruh seperti sambutan setiap perayaan kaum secara menyeluruh di sekolah. Faktor yang kedua ialah faktor pengurusan bilik darjah. Faktor ini merangkumi bagaimana penyusunan kedudukan murid di dalam kelas, menyediakan suatu sudut khusus di dalam kelas dan juga aktiviti-aktiviti belajar secara berkumpulan. Faktor yang ketiga ialah faktor kurikulum. Faktor ini merangkumi keseragaman dari aspek peperiksaan, penggunaan kemudahan belajar yang sama, penerapan nilai-nilai murni melalui kurikulum dan juga lain-lain. Faktor yang keempat ialah faktor kaedah mengajar. Guru haruslah berlaku adil dalam proses penyampaian ilmu tanpa penyisihan pelajar. Guru haruslah memastikan semua pelajar mencapai kefahaman yang sama melalui kaedah refleksi dan soal jawab sebelum, semasa dan selepas proses pembelajaran di dalam kelas. Dan faktor yang terakhir iaitu faktor co-curriculum. Pihak sekolah haruslah memastikan pelaksanaan pelbagai aktiviti kelab dan program yang melibatkan semua pelajar yang berbilang bangsa, budaya, agama dan juga adat. Seterusnya, saya Nurul Fatin Mufidah binti Taj Arifin akan menerangkan tentang metodologi kajian. Kajian yang dijalankan menggunakan data sekunder secara sepenuhnya, iaitu dengan mencari data dan maklumat melalui media perantara dan juga tidak melibatkan aktiviti di lapangan. Manakala bahan rujukan di internet melalui artikel dan jurnal. Selain itu, pengaji juga menggunakan kaedah kepustakaan melalui pencarian bahan dari buku, jurnal dan laman sesawang. Oleh yang demikian, metodologi ini menjimatkan masa dan paling sesuai digunakan untuk kajian ini. Tibalah giliran bagi analisis dapatan. Kumpulan kami telah membuat analisis dapatan berdasarkan kepada 3 objektif kami. Yang pertama, menganalisis pengurusan bilik darjah bagi membantu semua pelajar mendapatkan pendidikan yang sama rata. Menurut Solar, pada tahun 2011, konsep pengurusan bilik darjah merangkumi kaedah atau strategi yang digunakan oleh guru selaku pengurus bilik darjah untuk menangani masalah pengawasan, kemudahan fizikal, suasana pembelajaran yang kondusif serta pengurusan disiplin dan tingkah laku pelajar. Berkaitan pengurusan bilik darjah, kami mendapati terdapat gambar yang dianalisis oleh Saudari Azzi Yahaya di mana menunjukkan murid pelbagai budaya belajar bersama-sama di dalam satu bilik darjah. Dalam usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan pelajar pelbagai budaya, seorang guru haruslah berusaha sedaya upaya untuk menerapkan budaya dan pengetahuan persekitaran pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, seorang guru perlulah mengajar pelajar-pelajarnya di sekolah tanpa mengambil kira aspek sosial dan harus bijak mengendalikan kelas sosial yang wujud di dalam bilik darjah. Contohnya, seorang guru haruslah menetapkan di dalam satu kumpulan terdiri daripada pelbagai budaya iaitu baik dari kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Hal ini demikian kerana apabila mereka berada dalam satu kumpulan, mereka dapat berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain dalam melaksanakan tugasan yang diberikan oleh seorang guru.
Seterusnya, seorang guru haruslah bijak dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh disertai oleh semua pelajar di dalam bilik darjah. Maka, semua pelajar yang terdiri daripada pelbagai budaya dapat melakukan aktiviti yang sama dalam satu bilik darjah. Seterusnya, saya akan sambung daripada pembentang sebentar tadi mengenai objektif yang pertama. Persekitaran pembelajaran. Apakah itu persekitaran pembelajaran? Persekitaran pembelajaran merupakan satu elemen penting yang perlu diberi perhatian dalam usaha kita untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Secara umumnya, persekitaran pembelajaran adalah ruang yang diperuntukkan untuk pembelajaran. Menurut Fraser 1998, persekitaran pembelajaran adalah tempat pembelajaran berlaku sama ada dalam konteks sosial, psikologikal dan pedagogikal yang boleh mempengaruhi pencapaian dan sikap pelajar. Persekitaran pembelajaran juga boleh mempengaruhi tingkah laku dan interaksi sosial antara pelajar. Justru, persekitaran pembelajaran seharusnya dirancang dan diurus dengan baik bagi membolehkan pelajar belajar dengan selesa, mengumpul maklumat pembelajaran secara aktif, menimba pengalaman yang bersesuaian, menilai pembelajaran sendiri dan membuat maklum balas terhadap pengalaman peribadi dalam pelbagai konteks. Seterusnya, mengenai pelan kedudukan dalam bilik darjah. Dengan adanya pelan ini, guru dapat mengesan nama dan kedudukan murid-murid dan tidak hanya tertumpu kepada murid-murid yang tertentu sahaja. Murid-murid juga akan berasa lebih dihargai dan tidak terpinggir serta guru juga akan memberikan tumpuan kepada murid-murid secara sama rata. Faktor seperti gaya pembelajaran dan reka bentuk bilik darjah perlu diberi perhatian kerana elemen ini akan berinteraksi serta mempengaruhi keselesaan pengajaran dan pembelajaran, seterusnya dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Dalam suatu persekitaran pembelajaran juga wujud hubungan yang kompleks antara struktur fizikal seperti penyusunan bilik, kelasan ruang, cahaya dan susunan meja dengan aspek psikologikal seperti interaksi guru dan pelajar. Di samping itu juga, dengan meletakkan pelajar yang berbilang bangsa dalam satu kumpulan dalam kelas akan memberikan impak yang baik supaya mereka memperoleh setiap pengajaran yang diberikan oleh guru bersama-sama dan di situ juga akan menghasilkan perhubungan yang baik sesama kaum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurin Fakihah binti Abdul Razak. Baiklah, saya akan meneruskan perbentangan ini dengan objektif yang kedua, iaitu mengenal pasti kaedah atau teknik pengajaran yang dilakukan oleh guru terhadap pelajar yang terdiri daripada pelbagai budaya. Kami memilih 6 teknik pengajaran. Yang pertama, layanan yang adil kepada semua pelajar. Yang kedua, penggunaan strategi pembelajaran kooperatif dalam bilik darjah. Yang ketiga, pengurusan bilik darjah yang teratur. Yang keempat, pemilihan sumber pembelajaran yang betul. Yang kelima, penggunaan bahasa yang sesuai di dalam kelas. Dan yang terakhir, penerapan nilai-nilai murni dan disiplin dalam sesi pembelajaran. Baiklah, saya akan menerangkan teknik pengajaran yang pertama, iaitu layanan yang adil kepada semua pelajar. Guru perlu mengenali latar belakang pelajar, iaitu adat, agama, budaya semua murid-murid mereka agar guru ni dapat mengenali semua perbezaan tersebut. Okey, kita beri contoh. Guru yang berbangsa Melayu tidak sepatutnya beri perhatian yang lebih kepada murid berbangsa Melayu sahaja dan mengabaikan murid bukan Melayu. Okey, sifat pilih kasih yang ada pada guru ni akan buatkan murid berasa tersisih dan akan mengubah persepsi mereka terhadap guru tersebut. Oleh itu, ini akan menjejaskan komunikasi yang wujud antara murid dan guru serta interaksi yang mesra sukar diwujudkan antara murid dan guru. Teknik pengajaran yang kedua pula ialah penggunaan strategi pembelajaran kooperatif dalam bilik darjah. Strategi ini juga berfokus kepada proses yang membantu murid untuk berinteraksi antara satu sama lain bagi mencapai satu matlamat khusus dalam sesuatu pembelajaran. Murid-murid ini juga bukan sahaja mempunyai perbezaan adat, agama dan budaya, tetapi mereka juga mempunyai perbezaan dari segi gaya dan tahap pembelajaran. Strategi yang perlu dilakukan oleh guru ialah guru perlu mengasingkan murid yang cerdas berada dalam kumpulan yang kurang cerdas.
Hal ini akan dapat memberi faedah kepada murid yang berbeza kebolehan belajar dalam satu bulan. Guru juga akan dapat menilai dan mengasah kemahiran sosial yang tinggi atas murid dan nilai murni dalam diri murid. Hal ini berupaya menggalakkan interaksi guru dan murid secara berkesan dan hubungan antara murid dengan murid akan lebih erat. Teknik pengajaran yang ketiga pula ialah pengurusan bilik darjah yang teratur. Guru juga perlu memikirkan aspek pengurusan bilik darjah dan pengurusan hubungan antara guru dengan murid dan murid dengan murid. Tanpa pengurusan yang efisien dalam dua aspek ini, ia akan membantutkan proses pencapaian objektif pembelajaran murid-murid. Strategi yang perlu dilakukan oleh guru ialah penyusunan kerusi meja. Murid mengikut kumpulan yang sesuai juga akan memudahkan interaksi di antara murid dengan murid dan guru dengan murid. Hal ini ia akan mewujudkan persefahaman antara murid dan sangat berkesan bagi menerapkan nilai-nilai murni yang ada dalam diri mereka. Oleh itu, interaksi antara murid dengan murid dan guru dengan murid akan menjadi lebih erat walaupun berlainan bangsa, agama dan budaya. Jadi saya akan menjelaskan kaedah yang keempat, iaitu pemilihan sumber pembelajaran yang betul. Sebagai seorang guru, haruslah bijak memilih sumber pembelajaran yang sesuai untuk diajar di dalam kelas. Setiap topik perbincangan dalam kelas haruslah diatur dengan kemahiran pedagogi yang betul. Sumber pembelajaran ataupun alat bantu mengajar yang saya maksudkan bukanlah bahan yang boleh meningkatkan tahap kefahaman pelajar sahaja, namun bahan bantu mengajar ataupun sumber pembelajaran yang boleh diselitkan nilai-nilai perpaduan melalui topik pembelajaran di dalam kelas. Sebenarnya, subjek pendidikan yang wujud sebenarnya sudah diselitkan unsur-unsur perpaduan dan kebudayaan ni. Jadi gurulah yang harus menggunakan kemahiran mengajar tu untuk memanfaatkan peluang tu. Sebagai contoh, subjek sejarah yang sudah diberi memang sudah diberi pendedahan mengenai latar belakang setiap bangsa yang ada di Malaysia. Jadi guru haruslah menggunakan subjek tu untuk menyelitkan, untuk menceritakan, untuk memberi kefahaman, memberi pendedahan, sensitiviti setiap kaum yang ada di Malaysia. Jadi semua pelajar dapat faham, dapat menjaga hubungan ataupun perpaduan di kalangan pelajar-pelajar di dalam kelas. Kaedah seterusnya ialah penggunaan bahasa yang sesuai di dalam kelas. Dalam sistem pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di sekolah sama ada di peringkat sekolah rendah maupun peringkat sekolah menengah. Guru merupakan pihak yang dipertanggungjawabkan untuk menggalakkan pelajar berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Hal ini bagi mengelakkan berlakunya salah faham yang boleh menyebabkan isu sensitiviti di antara pelajar berlainan bangsa berlaku. Bukan itu sahaja, penggunaan bahasa Melayu dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas juga bagi memastikan tiada pelajar yang tercicir atau merasakan diri disisihkan. Semua pelajar dapat memahami sesi pembelajaran di dalam kelas dengan baik dan juga adil. Apabila seorang guru dapat menguasai bahasa Melayu dengan mendalam, mudah untuk guru tersebut mengajar, melatih dan juga mempengaruhi pelajarnya untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu di dalam kelas. Kesannya, walaupun pelajar di sekolah berasal daripada pelbagai bangsa, namun mereka senang dan juga selesa untuk bergaul dengan sesama sendiri tanpa berlakunya persengketaan ataupun isu-isu yang timbul. Untuk kaedah ataupun teknik yang terakhir ialah penerapan nilai-nilai murni dan juga disiplin di dalam diri pelajar. Guru adalah individu ataupun pihak yang dipertanggungjawabkan untuk menunjukkan tingkah laku yang positif di dalam kelas. Hal ini kerana guru mudah untuk mempengaruhi sikap-sikap pelajar. Sekiranya guru bersikap baik,
memberi kasih sayang yang sama rata, pelajar akan merasa diri selesa dan diterima di dalam kelas. Oleh itu, guru haruslah menggunakan kuasanya sebagai seorang guru ataupun individu yang ditakuti oleh pelajar untuk pelajar tersebut menunjukkan tingkah laku yang positif, dan di sinilah isu perkauman dapat dielakkan. Semua pelajar dapat bergaul dengan bebas di dalam kelas. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai objektif yang ketiga, iaitu menganalisis kurikulum yang dijalankan di sekolah bagi melibatkan semua pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum, kelas sosial dan jantina. Bagi yang pertama ialah kurikulum mata pelajaran bidang kemanusiaan. Bagi memastikan keperluan apabila melibatkan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum, kelas sosial dan jantina adalah dengan melaksanakan mata pelajaran bidang kemanusiaan seperti mata pelajaran sejarah, pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan pendidikan moral. Sebagai contoh, mata pelajaran sejarah dijadikan mata pelajaran teras dalam kurikulum bersepadu sekolah menengah. Dalam sesebuah negara yang mempunyai penduduk berbilang kaum, kesedaran terhadap sejarah masyarakat majmuk yang terdapat di Malaysia dapat membantu pelajar memahami pentingnya perpaduan. Menerusi PNP sejarah, guru akan menyemai nilai-nilai patriotisme dalam diri pelajar. Oleh itu, perpaduan perlu dipupuk di dalam sekolah bagi melahirkan pelajar yang harmoni apabila berada di sekolah yang berbilang kaum, kelas sosial dan jantina. Mata pelajaran bidang kemanusiaan boleh menambahkan pengetahuan pelajar mengenai nilai-nilai murni dan nilai-nilai patriotik. Pelajar perlu dibersihkan minda dan memastikan kefahaman mereka terhadap rakan sebaya yang berlainan agama, budaya, kelas sosial dan jantina agar tidak ada jurang perbezaan antara mereka bagi memudahkan proses pembelajaran guru di dalam kelas. Seterusnya, dengan menawarkan mata pelajaran Bahasa Cina, Bahasa Tamil dan Bahasa Arab komunikasi sebagai bahasa tambahan di sekolah kebangsaan. Memperkasakan sekolah kebangsaan merupakan salah satu teras dalam pelan induk pembangunan pendidikan. Tujuannya ialah supaya sekolah kebangsaan kekal sebagai sekolah pilihan utama masyarakat Malaysia. Strategi ini bertujuan untuk menggalakkan penyertaan anak-anak kaum Cina dan India di sekolah-sekolah kebangsaan bagi membolehkan pelajar berbilang kaum berinteraksi dan mewujudkan kesepaduan sosial dalam kalangan mereka. Objektif 3 yang seterusnya adalah core curriculum. Aktiviti core curriculum menyediakan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi, membina gambaran sosial, mewujudkan kerja berpasukan, keakraban, toleransi dan kualiti kepimpinan melalui aktiviti persatuan, permainan dan unit beruniform. Sehubungan dengan itu, pengelolaan aktiviti sukan, permainan, unit beruniform dan pementasan perlu melibatkan semua kaum pelajar. Oleh itu, aktiviti ini secara langsung dan tidak langsung dapat membentuk sifat-sifat sosial dalam kalangan generasi muda pelbagai kaum. Seterusnya, penerapan nilai-nilai murni merentas kurikulum. Pendidikan nilai diberi fokus dalam kurikulum mata pelajaran menerusi konsep nilai merentas kurikulum. Penerapan nilai-nilai dapat dilakukan dalam kandungan topik yang diajar, aktiviti pembelajaran dan bahan sumber pembelajaran. Oleh itu, pemupukan nilai-nilai ini boleh diperkukuhkan dengan mengintegrasikannya melalui kegiatan core curriculum serta program-program sekolah yang lain. Baiklah, saya akan mengakhiri perbentangan ini dengan kesimpulan. Kesimpulan yang pengkaji dapat di dalam kajian ini ialah pengkaji dapat mengetahui tentang cara bagaimana hendak menguruskan bilik belajar, iaitu susun atur dalam bilik belajar, juga memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan hubungan yang baik antara pelajar yang sama kaum maupun yang berbilang kaum. Yang kedua, pengkaji juga dapat mengetahui kaedah atau teknik pengajaran yang dilakukan oleh guru terhadap pelajar. Seseorang guru yang baik adalah guru yang mampu mencipta suasana pengajaran dan pembelajaran yang mesra budaya dalam kelas. Yang ketiga, pengkaji dapat mengetahui di dalam kurikulum pendidikan kebangsaan
Antara mata pelajaran yang mengandungi elemen kepelbagaian budaya ialah mata pelajaran sejarah. Hal ini kerana melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air, murid dapat memahami keadaan masyarakat dan negara. Oleh itu, pelbagai budaya ini amatlah penting kepada masyarakat untuk memahami dan mempelajari nilai perbezaan yang terdapat dalam masyarakat majmuk. Guru juga memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sesebuah masyarakat yang aman dan sejahtera, iaitu guru memberikan pendedahan yang sebaiknya kepada pelajar tentang kepentingan mempelajari dan memahami budaya masyarakat pelbagai kaum di sekolah. Oleh itu, pendidikan pelbagai budaya ini haruslah dipraktiskan ketika proses pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas agar dapat melahirkan seseorang insan yang berkualiti dan berilmu pengetahuan yang luas. Sekian sahaja daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 10. Terima kasih.